وعلى من قاتل لنحو حمية فهو شهيد الدنيا وعلى مقتول ظلما وغريق وحريق ومبطون أي من قتله بطنه كاستسقاء أو إسهال فهم شهداء في الآخرة فقط. Kita nak sambung ni kalau ikut masih dalam bab mayat. Cuma nak bicara istimewa pada pagi ni mengenai mayat, bukan mayat biasa, tapi mayat orang yang mati syahid. Asal persoalan kita bicara haram sembayangkan mayat yang mati syahid. Bahasa syahid itulah kita nak kena faham siapa dia, kenali siapa dan berapa pembahagian syahid. Yang tu yang kita nak belajar insya-Allah. Asal permasalahannya ialah kita, orang yang kita boleh sembahyangkan ni mesti mayat orang Islam. Mayat orang kafir kita tak boleh sembahyangkan dia. Bahkan orang kafir memang tak boleh sama sekali untuk kita sembahyang jenazah atas mayat orang kafir. Adapun untuk dibandi dan dikapan dan dikebumi, yang tu ada. Selalunya bukan kita urus. Kalau katalah kita nak urus pun boleh. Di atas syarat-syarat macam mana kita bicara dulu. Kalau orang mati, lelaki lah uruskan dia. Di atas nak mandikan dia, kapan dengan dia, yang tu boleh. Sembayang tak boleh kalau orang kafir. Begitu juga orang kafir tak boleh ditanam di kuburan orang muslimin. Tak boleh. Cukup. Itu hukum asal yang ada kat kita. Juga ada kita sebut sekali lalu itu orang kafir harbi ataupun kafir murtad. Na'udzubillah. Mereka ni kalau mati memang tak ada hormat langsung. Istilahnya lempar je bagi rimau kat zoo. Boleh, harus. Ada buaya kita bela kat zoo banyak, semua lapar. Kau tak kena jamu ayam lah apa kan, bagi mayat orang mati. Orang kafir murtad tu dah mampu macam mana, baling je bagi buaya makan. Jangan hidup-hidup tu bagi buaya kejar dia. Itu tak boleh. Itu zalim. Pasal kita istilahnya membunuh dia dalam keadaan tersiksa. Ya. Boleh faham kan? Baik, asal kita nak pelajaran ni kata dia, asal matan wa tahrumu salatun ala syahidin. Haram sembahyang mayat kata orang mati syahid. Ya. Jadi orang mati syahid tak boleh sembayangkan. Orang mati syahid mana tak boleh sembayang ni? Atau istilah itlaq dipakai bahasa orang mati syahid tak dimasukkan syahid. Kalau kita sebut mati syahid, mati syahid ni mati syahid perang sabil. Itu istilah. Mati syahid apa? Perang sabil. Itu bahasa yang memang dipakai orang tua dulu. Mati syahid apa? Apa maksud mati syahid perang sabil? Mati syahid perang untuk menegakkan Allah Ta'ala. Inilah mati syahid perang sabil. Tapi kalau mati bola mati syahid, pasal dia akan sebut 3 jenis syahid lagi, tapi bukan nak menegakkan agama Allah Ta'ala. Mati perang siapa? Pasal nak menegakkan negeri Malaysia yang tercinta. Itu mati apa? Mati kufur. Kasar budak-budak ni. Mati kufur tu ni. Mati apa tu? Mati dunia. Mati syahid yang sampai tak sembahyang, tak dimandikan dia, itu tak ada. Kalau mati nak tegakkan Malaysia, mati macam peristiwa Bukit Kepong. Memang lawan komunis kan? Tapi kalau tengok filem tu lah, yang berlakon tu pun pakai seluar pendek kan? Sembahyang pun tak ada tak? Tak faham sudah. Yang orang tak biasa tengok Bukit Kepong kot. Dia nak tegakkan agama Islam ke? Tidak. Masa tu nak jaga serangan komunis, nak ambil kerajaan British. Boleh faham kan? Jadi yang tu bukan mati syahid yang sampai haram dimandikan dan disembayangkan, bukan. Tapi atas mati dia, diseksa mati dia, kena tembak mati dia, yang tu dia bukan mati yang sampai
haram dimandi dan sembahyang kan. Bukan mati tu. Pasal yang tu bukan dipanggil mati perang sabil. Mati perang sabil mati perang mesti dalam perang, nak mati kerana nak menegakkan agama Islam, nak mendaulatkan Islam. Kalau mati duduk belah British, nak bertahan British, ataupun mati nak bertahankan negara Malaysia, Malaysia bukan nak menegakkan agama Islam, jadi mati kerana nak menegakkan tanah air semata-mata atas nama tanah air. Mati macam tu bukan mati yang menggugurkan mandi dan sembahyang mayat. Boleh. Atau mati mempertahankan anak isteri. Ada perompak masuk, kita macam mana? Bergelut dengan perompak tu, luka mati, katalah itu. Ditembak ke, dipancung kepala ke, mati. Yang tu bukan mati yang menggugurkan mandi dan sembahyang. Tak ada. Itu tidak. Mati di tali gantung macam mana? Perang ke? Tidak. Tak dapat mati martabat mati syahid. Mati syahid perang sabil, tak ada. Mati syahid tu lagi kita tengok. Yang tu tak panggil mati syahid perang sabil yang menggugurkan mandi mayat dan sembahyang mayat. Tidak. Mati kena bom macam mana? Ni kita duduk sini ni, tengok mereka bom kita, Darul Furqan. Boom. Ya? Mati syahid tak? Mati tengah mengaji kan? Ada kelebihan tak? Ada. Tapi sampai gugur kan sembahyang mayat dan mandi mayat, tak ada. Tak ada. Tak ada. Pasal kita bukan duduk dalam perang kan? Boleh? Faham? Macam mati, tadi soalan anda sebut tentang budak-budak tahfiz terbakar. Ya, ada orang bakar tu. Dia tak puas hati dengan budak-budak tahfiz tu, terbakar. Atas nama mati syahid, bukan mati syahid, kita bicara ni. Hai. Orang kata nak besar lagi kan. Petua kadang macam-macam tak. Makan lebih kot. Tak makan pun. Alhamdulillah. Soalan tanya mengenai orang Palestin mati lawan dengan Yahudi. Soalan dia macam ni, perang ke? Tak perang pun. Jenis serbu gitu je kan. Kerana bukan perang pun. Main Yahudi, main macam mana? Ditahan-tahan, apa tu? Bergelut, pam, dia bagi. Itu kan? Ataupun dia buat sedapang, tempah ramai-ramai orang tengah sembahyang Jumaat. Macam mana? Ikut gedan dia lah. Mati gitu. Soal, adakah gugur mandi mayat dan sembahyang mayat? Tidak. Tidak. Pasal dobit tu mesti ambil. Untuk nama syahid yang atas orang kata mati syahid yang kelebihan dapat mati syahid tu, mati syahid mana? Mati syariat bahasa dipakai orang tutur dulu, mati syahid perang. Okey, siap, faham. Perang sabil faham. Perang satu perang, dan bila sebut sabil tu, sabil apa? Sabilillah lah. Dan sabilillah tu apa? Litakuna kalimatullahi ulia. Itu istilah yang dipakai supaya nak menegakkan kalimah Allah. Apa kalimah Allah ni? La ilaha illallah. Nak tegakkan la ilaha illallah. Kalau dia bukan nak menegakkan la ilaha illallah, tapi bila dia nak mati tu, la ilaha illallah, itu dia sebut la ilaha illallah. Bukan nak mempertahankan la ilaha illallah. Boleh faham saya sebut apa? Askar-askar kita, nama buat askar Melayu diraja kan? Melayu kan? Umum Melayu ni Islam kan? Kalau dalam perang macam mana? Kena sebut Allah. Dizalimi ke, kena tembak ke, kena siksa, Allah. Kan sebut Allah tu dah orang Islam. Takkan nak sebut nama lain, sebut Allah lah.
Dan Alhamdulillah dia ajar tauhid betul, katalah gitu kan. Tapi bila perang dengan kaum ini, nak buat apa? Bukan untuk meninggikan Islam. Kasar sikit ayat saya tu. Betul ke saya cakap ni? Askar-askar kita nak meninggikan Islam ke nak jaga Malaysia? Menjaga keamanan. Betul ayat tu. Keamanan siapa? Keamanan rakyat Malaysia. Keamanan negara. Bukan nak menegakkan agama Islam. Kasar sikit lah bahasa ni. Betul? Betul ke memang kerajaan kita bukan nak menegakkan agama Islam? Kalau kerajaan kita memang kerajaan yang nak menegakkan agama Islam, orang Islam tak duduk rupa gini ya. Mesti orang Islam semua duduk first class. Boleh faham saya sebut apa? Macam kita pergi Brunei. Walau tengok macam mana kerajaan Brunei yang memang dia nak tegakkan agama Islam. Orang kafir tak suka satu dunia pun apa yang dia orang buat. Kata dia apa? Kita ada negara kita. Negara Brunei Darussalam nak menegakkan syariat Allah walaupun satu dunia tak suka, yang penting Allah suka kita. Sultan dia power ni. Best kalau dapat sultan macam tu lah. Nak buat hukum hudud ke? Amerika baik dia jaga negeri dia sendiri. Negeri dia lagi banyak kezaliman, kejahatan. Dia nak sibuk nak jaga tepi kain orang. Itu bahasa saya tu. Tak hafal satu-satu teks daripada Sultan Brunei kan. Sultan Brunei tu. Macam tu, steady. Kalau jadi askar polis itu macam mana? Bukan saja nak jaga keselamatan, tambah pula duk jaga keselamatan tu pun tahan-tahan orang. Ni pasal apa tudung tak pakai? Tutup aurat sempurna sikit. Pasal apa pakai singkat? Dah sembahyang zuhur belum? Nak ke mana ni? Nak musafir. Ni Brunei ni jarak dekat je, tak sampai 2 marhalah pun. Contoh. Mana boleh jamaah? Contoh lah kan, saya bagi contoh bagi contoh Ini tahan ni untuk keselamatan. Bawa hati-hati encik. Kalau ada kanak-kanak jangan sampai berlaku kemalangan. Hati-hati. Bawa laju tak apa, tapi hati-hati. Contoh. Telah diasuh semua dengan prinsip-prinsip Islam. Okey, steady lah tu. Itu kalau ada musuh pun memang dia nak jaga Islam tu pasal nak kekalkan kedaulatan Islam tu. Yang tu memang baik negeri macam tu. Malaysia macam tu ke? Ikrar rukun negara macam mana? Bahawa kami rakyat Malaysia dengan ini berikrar akan mendukung apa dia orang ni? Kita tolong pakai kat dia orang ni. Akan menumpukan segala usaha dan cita-cita kami. Itu ke? Seluruh tenaga sama. Dan cita-cita kami untuk mencapai kemajuan di atas prinsip-prinsip yang berikut. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Sama macam mereka. Believe in God. Orang putih pasti mereka macam mana? Prinsip pertama dia. In God we true. Lupa lah. In God we true kan? Lupa tak selalu ingat. In God we trust. Statue of Liberty kan? In God we trust. Lagi sedap bahasa dia. Believe in God. No. In God we trust. Tajam tu bahasa tu. Bagus. Statue of Liberty orang putih tu. Dengan Tuhan kami percaya. Tapi Tuhan mana? Tuhan kepala otak dia. Bahasa gitu. Cukup. Saya panjang lagi. Saya syarah panjang kan. Itu bukan ditakunan kalimatullahi ya kan. Kalau kata dengan ini kami berikrar untuk memastikan Allah matlamat kami, Rasul ikutan kami, Al-Quran panduan kami, mati syahid cita-cita kami, muslimin muslimat adalah saudara-saudara kami. Best. Bila nak tukar tu? Tak tukar tu pun, kerajaan tak tukar. Kita kena tukar kat diri kita. Itulah matlamat kita. Siap. Baik, asal nak cerita
macam mana nak kata kalimat ditakuna kalimatullah hiyal ulia tu. Baik. Selesai sekali lalu untuk faham syahid tu. Jadi orang mati syahid dalam perang sabil, yang ni tak ada mandi, tak ada kapan. Tak ada mandi, tak ada kapan lah. Sorry. Tak ada mandi, tak ada sembahyang. Kapan ada. Tanam ada kan. Asal mayat ni buat 4, dalam orang mati syahid, dia tak ada 2. Mandi tak ada, sembahyang tak ada. Orang ni tubuh perhatian nak ke dah lena habis. Okey, siap. Dia nak bahas sorof sikit. Tengok. Wa ala syahid. Kata dia, wa huwa syahidun ni biwazni fa'il. Dia wazan fa'il. Itu syahid tu. Fi'il madhi asal dia apa? Syahidah. Syahidah ke syahadah? Syahadah ke syahidah? Ke syahudah? Mana tahu syahidah? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ada kan? Syahidah ke syahadah? Syahidah lah. Wazan fa'ilah. Jadi syahidah yashhadu syahadatan fahuwa syahidun. Tu fa'ilun wasan. Boleh? Tu kaedah belajar surah tu. Dia fa'ilun bermakna maf'ulin. Dengan mana maf'ul? Jadi syahid dengan mana masyhud. Jadi apa makna syahid? Orang yang disaksi. Apa makna syahidah? Saksi. Kita mengucap kalimah syahadah. Syahadah tu apa pula? Tu masdar daripada syahida yashhadu syahadah. Tu masdar. Boleh? Yang tu bahasa Arabnya pengetahuan sikit lah kan. Tak boleh dengar je lah kan. Dengar je. Li'anahu kata dia, pasal apa orang mati syahid? Syahid dengan makna masyhud. Li'anahu kerana bahasanya syahid ni kata dia masyhudun lahu bil jannah. Dia disaksikan dengan syurga. Apa maksud disaksi? Dijamin syurga. Siapa yang menyaksi dia? Siapa yang menjamin dia? Allah. Satu syahid dengan mana masyhud, orang yang disaksikan. Allah dengan bahasa lain, orang yang dijamin syurga. Pasal apa tu? Pasal dia sanggup korbankan jiwa dia, raga dia untuk menegakkan agama Islam. Biar dia mati tak apa, tapi Islam terbela. Mahal tu. Waktu kita kena ada cita-cita tu. Biar aku mati, tapi Islam terbela. Jangan Islam dihina, tapi kita hidup. Tak ada guna hidup kalau Islam dihina. Baik mati. Ya. Itu satu makna. Ataupun kata dia fa'ilin, atau daripada maf'ulin. Bimana fa'il. Syahid dengan mana syahid, yang menyaksi. Jadi dengan mana fa'il. Kalau fa'il makna dia apa? Dia bukan makna masyhud, bukan makna disaksi, tapi syahid dengan makna fa'il, dengan makna yang menyaksi. Boleh? Boleh tak boleh? Dengar kan? Ada orang tak boleh nak telan. Li'anna ruhahu. Baik, pasal apa kata orang syahid ni dengan makna syahid, dengan makna orang menyaksi? Kerana rohnya, roh orang mati syahid ni tashhadul jannata, dia boleh menyaksi syurga. Apa maksud tashhadul jannata? Ay tahdurul jannata. Dia boleh hadir ke dalam syurga. Apa maksud boleh hadir dalam syurga? Dia boleh masuk syurga, boleh makan minum dalam syurga, boleh bernikmat-nikmat dengan apa dalam syurga. Itu istilah tashhadul jannah. Dia boleh menyaksi syurga. Menyaksi ini bukan tengok je tak. Masyhur sebut ulama, tashhadu tu dengan mana tahduru, dengan mana tana'amu, dia hadir dan ambil nikmat yang ada dalam syurga. Pasal isyarat Quran, orang yang mati syahid ni Allah Ta'ala sebut dengan dapat rezeki. Quran kata macam mana? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Itu kan?
Sambung. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bal, jangan kamu sangka orang mati syahid ni mereka mati, bahkan sebenarnya mereka hidup. Hidup macam mana? Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka ni diberi rezeki di sisi Allah Ta'ala. Apa makna diberi rezeki? Diberi makan, diberi minum, diberi bernikmat. Nikmat kat mana? Syurga. Farihina bima atahumullahu min fadli. Betul kan? Surah mana tu? Oh, diorang ni sampai Quran ke sampai Iqra? Tak jumpa? Surah mana? Oh, diorang tak ngapai lagi. Oh, apa amal kita selalu? Melenggung ni orang ni pasal apa? Macam orang mati. Surah mana? Surah Nisa. Dia tak sampai lagi. Surah Baqarah. Buat sikit sangat. Ali Imran. Ni tak apa, ada orang ni lagi balik pula, mengajuk pula. Ustaz kata kami tak apa. Dah tanya dia macam beku. Tu saya belum tanya ayat berapa. Juzuk berapa. Lagi tumpuk. Surah tak ingat. Kau dia orang tak apa surah kot. Dia orang apa je. Nama surah apa? Ni surah apa? No, dia orang sampai apa apa? Apa apa ya? Saja saya usik itu sikit. Saya tak boleh tambah apa bunyi ke lah apa Quran. Saya bukan boleh. Saya test. Saya dulu kalau mengajar kat budak-budak tahfiz, saya test seorang-seorang. Hang sambung. Apa yang baca tu lah? 15 yang tak tahu duduk mana saya baca tu. Nak kena sepak. Kalau saya punya bahasa itu, sikit usik tu. Apa cerita ni? Nak sebut kata tu, cerita dalam Quran pasal saya nak syarah tu. Yang tu ada akidah, ada isyarat Quran. Faham Quran, hafal Quran, senang nak ambil faham tentang tu ya. Memang kita sebut syahid, tapi kadang sebut syahid, orang mati syahid ni jangan kata dia mati, tapi tak faham pun apa maksud yang kata jangan sangka dia mati tu. Maksud kata jangan sangka dia mati tu bukan dia tak mati, cabut nyawa tu cabut. Kalau tak semayang, tak mati syahid lah nama dia mati kan. Roh dia cabut. Tapi macam mana? Dia duduk alam barzah tu, dia bukan mati macam orang lain mati. Dia mati istimewa. Tahu mana? Dikembalikan roh dia tu boleh bernikmat-nikmat dengan syurga. Tu yang antara makna dia dijamin syurga dan boleh dapat nikmat syurga, dan dia memang hadir dan dia memang menyaksi dengan mana dia boleh bernikmat dalam syurga lah ni lagi. Bukan nanti lepas tiup sakakala kedua tu. Bukan nanti lepas hisap di mahsyar, apa mizan, lepas huru-hara di padang mahsyar tu. Dah ni lah ni. Dah boleh masuk dalam syurga, dah boleh ambil nikmat apa ada dalam syurga tu. Ni orang mati syahid. Nah, soal lagi. Orang mati syahid yang perang macam ni dengan Nabi siapa tinggi lagi? Betul ke? Ya, kaedah kita Nabi dengan orang mati syahid, Nabi lagi tinggi. Syuhada, orang mati syahid ni dia martabat ketiga. Kalau atas tertib ulama dia martabat keempat. No. Umumnya yang tinggi sekali Nabi-Nabi dan Rasul, satu. Lepas tu Siddiqin dulu, nombor dua. Lepas tu syuhada lah sekali. Empat ni kumpulan orang baik. Tu pun Nabi-Nabi. Atas saya kata dia duduk yang ketiga syuhada ni. Atas tafsir ulama dia duduk keempat. Siapa? Nabi-Nabi. Semua sebelum Nabi-Nabi siapa dia? Selepas Nabi-Nabi Rasul siapa dia? Pewaris Nabi. Lepas tu baru Siddiqin. Lepas tu baru syuhada. Lepas tu baru salihin. Syuhada duduk situ. Kalau syuhada duduk dengan tertib saya sebut kat sini, Nabi-Nabi duduk mana? Atas sekali weh. Kalau orang mati syahid pun boleh masuk syurga, Nabi macam mana? Lagilah. Rasul macam mana? Lagilah. Ulul azmi macam mana? Rasulullah SAW macam mana? Masya Allah. Tak tahu nak cerita.
Ya. Macam mana pun agak-agak dia tengah seronok makan minum mengenai syurga ni. Tak. Kenapa? Rasulullah ni sibuk dia fikir apa? Umat aku, umat aku, umat aku. Sekarang ni dia paling seronok, dia bukan seronok dalam syurga tu. Dia seronok apa? Dia seronok kalau ada umat dia banyak selawat dan salam atas dia. Itu dia paling seronok kali. Dia bukan seronok dengan nak syurga tu, tak. Dia seronok bila umat dia ramai boleh layak untuk dapat syafaat dia. Salah satu sebab untuk dapat syafaat Nabi SAW adalah memperbanyakkan selawat dan salam atas Rasulullah. Okey. Asal nak sebut tu ke Nabi sikit. Pasal kita bicara orang mati syahid, satu ziarah orang mati syahid bagus tak? Pasal apa? Dia bukan orang mati. Dia orang hidup. Boleh faham saya sebut? Sembahyang mayat pun dia tak perlu kat kita, betul tak? Betul. Kita perlu dia ke dia perlu kita? Kita perlu dia. Satu, kita pergi makam orang mati syahid ni, kita nak doa orang Ta'ala ampun dosa dia ke minta dia minta ke orang Ta'ala ampun dosa kita? Orang pandai kat tu. Boleh faham? Pasal apa? Pasal dia, kita sembahyang, kalau katalah kita masa dia mati tu, kita ada haram atas kita sembahyang mayat. Atas dia. Pasal apa? Dia tak perlu doa kita. Pasal apa? Dia dah duduk makam yang tinggi dah. Cuma yang tu hukum sabit. Macam mana pun, Nabi Rasul, Nabi ada orang sembahyang jenazah kat dia tak? Ada. Soal, siapa tinggi lagi? Nabi ke orang mati syahid? Ya. Jangan salah jawab. Nabi ke orang mati syahid? Nabi. Untuk Nabi tak mati syahid? Memanglah dia tak mati syahid. Tapi dia Nabi. Boleh? Kita yang tak Nabi ni, antara salah satu sebab untuk berjaya adalah mati syahid. Tu pun atas nama mati syahid. Ada tak orang tak mati syahid tapi dia duduk makam dia, makam syuhada? Ada tak? Ada. Tu nak kena mengaji tu. Begitu juga nama pewaris Nabi. Siapa dia pewaris Nabi ni? Orang yang memang duduk makam pewaris Nabi. Dia ada huraian tu. Yang tu pergi kena ngaji kursus lain. Macam mana nak belajar dapat kursus jadi salih, syuhada, siddiqin, jadi pewaris Nabi. Nak dapat kursus jadi Nabi tak boleh. Pasal Nabi Rasul tak ada siapa boleh dapat dengan usaha, dengan syari, tak boleh. Tapi nak jadi soleh boleh usaha, nak jadi syuhada boleh usaha, nak jadi siddiqin boleh usaha, nak jadi pewaris Nabi boleh usaha. Tapi nak jadi Nabi tak boleh usaha. Macam mana boleh usaha untuk jadi hafiz, jadi alim, jadi apa? Jadi pakar dalam bidang-bidang ilmu Islam ni, nak jadi taat, nak jadi wali. Dari sisi nisbah usaha, harus dah boleh duduk tahap tu. Dia tahu usaha masing-masing. Siap. Nak sebut mana tahap kita boleh pencapaian tu, kita boleh capai tu. Baik. Jadi orang mati syahid ni, dia boleh hadir ke dalam syurga qabla ghairihi, sebelum daripada orang lain. Bila qabla ghairihi tu? Sekarang ni. Sekarang ni bila? Ni. Tak tiup sangkakala pertama lagi. Dia dah boleh masuk syurga dah. Satu saya tanya tadi. Kalau orang mati syahid boleh masuk syurga dah, boleh ambil nikmat. Nabi-Nabi macam mana? Lagi dah. Bagi faham tu. Satu, sekali lagi. Kalau kita pergi ziarah Nabi, nak minta ke, ya Allah ampunkanlah dosa Nabi Muhammad. Ampunkanlah dosa Nabi Muhammad. Ya betul. Ya Allah ampunkanlah dosa Sayyidina Abu Bakar. Dosa Sayyidina Abu Bakar. Ya betul. Memang Sayyidina Abu Bakar bukan maksum, tapi siapa tu? Salah seorang sahabat yang mubasysyaruna bil jannah, yang diberi khabar gembira dengan ahli syurga, betul kan? 10 sahabat yang dijamin ahli syurga. Saya tengok dalam surah tu tulis buku penuh tu, warna merah tu kan. Apa baca tak baca? Kan perhiasan kan? Ada waktu baca memang baca ramai-ramai dengar itu. Kau baca seorang-seorang? Baca ramai-ramai. Seorang baca dengar itu. Bagus. Alhamdulillah. Tapi takat baca cerita je tak jadi tak. Pasal duduk tidur. Siapa dia tu? Ngaji jangan tidur. Tidur tak jamin ahli syurga. Sudah tu. Saja nak bagi ancam sikit dia orang.
Tapi orang budak-budak pelajar duduk asrama memang gitu kan. Dia time pukul 10, 11, oh tu paling best tidur. Iya. Pengalaman duduk ngajar budak-budak asrama ni gitu. Betul cikgu kan? Tak payah tanya cikgu besar. Saya tak ada cikgu besar, saya cikgu kecil. Apa cerita ni? Tapi cikgu tu tak duduk asrama, dia tak tahu. Saya duduk pondok, saya tahu sangat. Saya pondok-pondok tu, jadi saya lah yang kuat tidur pukul 10 dulu. Hampa tak apa, wali-wali tak tidur. Sikit-sikit usik tu. Baik. Jadi dia boleh masuk dan boleh hadir ke dalam syurga sebelum daripada orang lain. Siap. Jadi orang lain mana? Orang lain yang tak mati syahid. Adapun yang lebih dahulu daripada dia siapa? Nabi-nabi, Rasul, Ulul Azmi. Rasulullah SAW. Dia dulu. Satu akhirat esok, tiup sangkakala kedua di mahsyar apa? Rasulullah dia bukan gedik-gedik nak masuk syurga dah. Mahu tahu apa siapa? Dia dah ambil nikmat dah dalam syurga dah. Dia bukan gaduh-gaduh nak pergi masuk syurga. Dia tak, orang kata apa? Bukan jadi satu benda yang besar pada dia nak masuk syurga. Maksudnya apa? Yang pada dia hemah paling besar sekali macam mana? Semua kalau boleh umat ni masuk dalam syurga. Jangan ada seorang pun tinggal yang masuk neraka. Satu, selagi umat dia tak masuk syurga, dia tak nak masuk. Bukan dia tak nak masuk, dia masuk dah. Dan syurga, dia nak apa dia? Dia nak, dan sifat kasih sayang dia tu, nak kalau boleh semua umat dia selesai semua, selagi orang ada iman walaupun sebesar zarah, semua selesai dah dimasuk dalam syurga, baru dia puas hati, baru dia masuk syurga. Dia tengok bahasa nak sebut Rasulullah ni. Rasulullah sayang kita gila. Kita yang tak sayang Rasulullah, tu kena mengaji lain. Macam mana nak sayang Rasulullah? Rasulullah ni sebelum kita jadi macam ni, Rasulullah dah doakan macam-macam untuk kita. Sebelum kita ada okay. Satu, antara doa-doa yang disebut oleh para ulama kita minta apa? Allahumma arham li ummata Muhammad. Allahumma anzur li ummata Muhammad. Allah bansur li ummata Muhammad. Minta supaya doa untuk umat Muhammad, umat Muhammad, umat Muhammad, umat Muhammad. Para awliya kita pun memang dia doa itu. Allah minta keampunan umat Muhammad, umat Muhammad, umat Muhammad. Saya mengaji kat India ni, antara doa-doa yang dia orang duk baca ni kalau pagi subuh, sebelum subuh tu adalah kadang buat alakah zikir apa. Dia minta doa dengan sebut belakang ni untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sur li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat kat 20 kali. Dia sebut lain-lain tu. Allahumma fir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya tak faham, dia sebut Urdu tu Arab. Baca doa Arab. Tapi sebutan tu tak apa pasal, bunyi macam Malayalam sikit, macam bunyi Malbari punya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda lah dia sebut Muhammad ni. Rupanya dia nak minta macam-macam doa untuk macam mana Rasulullah pernah doa untuk umat dia. Ambil daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang pun berdoa macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Itu sikit sebut kat sana. Nak sebut bila Rasulullah kasih kita macam tu, kita pun kena kasih balik kat Rasulullah macam mana? Banyakkan selawat dan salam kat Rasulullah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudah kita lembutkan hati kita untuk berselawat kat Nabi ni. Baik. Wa yutlaqu lafdhu syahidi ala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Kata dia disebutkan. Wa yutlaqu ni maksudnya diitlaq, maksudnya dilafazkan, dituturkan akan lafaz syahid ni. Kalau kata syahid ni, sebut syahid ni siapa ni? Penggunaan lafaz syahid ni dia kata alaman qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Digunakan di atas orang yang berperang supaya jadilah kalimah Allah Ta'ala, itulah la ilaha illallah, kalimah Allah lah kalimah yang paling tinggi sekali. Ni orang mati syahid. Jadi orang yang mati nak mati perang sabil, tu makna yang pertama ni pakai. Siap? Mudah ya tu. Orang yang mati perang sabil ni atau istilahnya dia panggil bahwa syahidud dunya wal akhirah. Yang ni dipanggil orang mati syahid dunia akhirat. Jadi siapa dia orang mati syahid dunia akhirat? Orang mati perang sabil. Pasal apa kat dunia mati panggil perang orang mati syahid? Pasal
Dia mati dalam perang, lawan dengan orang kafir, nak tegakkan Islam. Itu syahid dia utama kat dunia. Pasal apa syahid akhirat? Di akhirat, dia disaksi dan dijamin ahli syurga. Itu syahid akhirat. Ataupun syahid tadi dengan mana? Dia hadir dan dia boleh dapat ambil nikmat daripada apa yang ada dalam syurga. Itu istilah syahid dunia akhirat. Wa ala man qatala li nahwi hamiyatin. Yani jenis syahid yang kedua. Tadi syahid mati perang sabil. Yani mati syahid yang kedua apa dia? Digunakan juga perkataan syahid ni dia tahu orang yang mati li nahwi hamiyatin kerana hamiyah, kerana semangat. Dia boleh terjemah tu kerana hamiyah, kerana rasa berang, kerana marah. Marah orang hina Islam, marah kat apa? Orang kutuk Islam. Kita pun macam mana? Marah balik. Keadaan itu isu 3 bulan sudah ke? Macam tu tak? Ada yang kerja kilang yang ada orang dalam kilang tu duk kutuk-kutuk Islam, kata kau jangan ulang lagi perkataan sebut Islam, hina Islam ni. Sampai dia tetaknya orang tu ambil barang kan, mati kan. Tak tahu. Tak ada cerita macam tu kan. Atas nama syahid, dia marah pasal orang hina Islam kat dia. Tapi bukan dalam keadaan perang. Nama dia syahid juga. Tapi syahid ni dia kena mandi. Dia atas nama syahid, syahid akhirat. Pasal apa? Pasal dia bukan dalam perang. Dan mati dia tu dalam keadaan disiksa pula, dibunuh pula, ditembak, mati dalam menderita kesakitan, dipukul orang. Itu kot bahasa dia. Dan dia mati tu di atas semangat dia nak jaga Islam, tetap nak jaga Islam, tapi bukan dalam perang. Dia bukan dalam perang sabil. Dia guna sini bahasa rasa berang. Contoh dalam bab ni sama dengan ada hadis sebut man qutila duna malihi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang dibunuh kerana nak jaga harta dia, dialah mati sabilillah. Maksudnya mati syahid juga. Ada hadis sebut itu. Ulama syarahkan hadis tu. Atau kama qala, masuk mati kerana jaga harta apa? Orang nak ambil harta kita, kita bertahan untuk kita dibunuh. Misalnya. Orang masuk rumah kita, nak ceroboh anak isteri kita, kita bertahan untuk kita dibunuh. Mati ni atas nama syahid juga. Atau syahid dia syahid akhirat. Yang ni kena mandi, kena kapan, kena sembahyang, tanam berkumpulan muslimin. Dia tak dapat macam mati dalam perang. Yang ni atas nama Ustaz. Yang ni fahuwa syahidun dunia. Lajak sebut syahid akhirat tu. Yang ni syahidun dunia. Yang ni syahid dunia. Akhirat kena tengok keadaan dia tu. Kalau dia berang tu semata-mata atas semangat kebangsaan, atas nama umum syahid dunia. Kalau mati atas nak jaga agama, kat dunia tu satu hal, tapi ada juga kelebihan dia dari sudut nak jaga harta. Tentu dia ada ke depan ni syahid akhirat. Pasal ada berkaitan dalam bab nak jaga agama juga. Nak jaga benda yang memang disuruh jaga dalam agama kita. Nak jaga maruah, nak jaga harta. Tapi kalau semata-mata atas semangat marah, apa lagi berang, apa lagi yang sebut, kebangsaan kan? Kalau mati macam ni atas nama syahid dunia, akhirat tak ada apa-apa. Yang ni kalau mati macam ni, mati mata mitatan jahiliyah, mati jahiliyah nama dia. Pasal apa? Mati semangat gila-gila, bodoh-bodoh je. Ini tak jadi, ini tak jadi. Jadi elakkan mati dalam keadaan macam ni. Yang kerana semangat. Jadi yang ni disebut hamiyah ni. Yang ni fahuwa syahidun dunia. Satu nak ada semangat, nak ada apa keinginan, nak mengamuk apa pun, mengamuk bagi betul cara. Itu. Jangan mengamuk hanya berdasarkan kemarahan semata-mata. Tak kena. Dia mesti kemarahan atas dasar apa. Itu. Kalau kata nak bertahan pun atas dasar apa. Itu mesti betul. Wa ala maqtulin zulman. Jadi kalau kisah yang kata ada orang hina Islam, dia nak tegak Islam, tak nak bagi orang tu hina Islam sekali lagi, yang tu bukan yang ni. Bukan yang ni. Pasal dia
atas nak jaga maruah Islam, jangan sampai Islam hina. Hina aku tak apa, jangan hina Islam. Cuma dia bukan dalam suasana perang. Okey, siap. Kemudian yang ketiga, wa'ala maktulin, dan juga disebutkan juga syahid ni di atas orang yang dibunuh zulman, mati kerana mati dalam keadaan zalim. Mati dibunuh secara zalim. Mati dizalimi, itu kan. Satu hal zulman, wa maktuli ghariqin, ataupun orang yang dibunuh ataupun orang yang mati ghariq, mati lemas. Mati lemas. Satu, jangan saja cik pasal lemas pula, saja pergi mandi kolam dalam-dalam, mati lemas, mati syahid, kepala otak kau. Itu bunuh diri. Tak pandai berenang, saja pergi mandi kat laut, pasal apa? Mati lemas, mati syahid, kepala otak kau. Untuk jaga sikit, jangan salah faham. Boleh faham saya sebut apa? Mati lemah ni maksudnya mana? Kena tsunami, lemah. Itu lain hal. Boleh faham saya sebut apa? Begitu juga mati apa? Mati hariq, mati terbakar. Jangan berlabuh minyak petrol, cucuh api, apa? Guna mati terbakar. Apa? Nak mati syahid, kepala otak kau. Bukan maksud dia macam tu. Yang untuk salah faham. Boleh? Mati tu misalnya macam mana? Berlaku lintas pintas, rumah kita terbakar. Tu. Kan? Ataupun macam budak-budak tahfiz yang ada orang sabotaj pergi bakar barang tahfiz tu. Yang tu istilahnya mati syahid akhirat. Itu mati syahid akhirat. Dengan bahasa lain ulama sebut mati dalam keadaan tersiksa. Ada mati kesakitan, mati sakit, mati dizalimi, mati yang tersiksa sakit. Kalau tak dizalimi pun mati disakiti, mati disakiti, dizalimi, mati tersiksa. Tu. Mati tersiksa. Mati kena makan api agak-agak sakit tak? Ui. Minum air panas pun sakit weh. Jemuk tengah matahari terik dan tu pun sakit weh. Try nak jemuk. Tak ada main saya jemuk. Tambah yang tidak-tidak ni kita ambil dia jemuk tengah panas tu. Macam mana? Agak-agak dia tidak tak? Oi, buah pergi saya tu kan. Wa mabtunin, dan orang yang mabtun, orang yang kena mati kerana sakit perut. Bahasa lain mabtun ni orang yang cerit-berit. Tu. Apa maksud mabtun? Aiman qatalahu batnuhu. Orang yang membunuh akan dia oleh perut dia. Perut dia bunuh dia. Maksudnya sebab dia mati itu perut. Apa benda mati sakit perut ni? Mati cerit-berit. Lagi? Mati taun. Lagi? Mati ada kanser perut. Mati penyakit busung. Busung tu. Perut besar macam mengandung tu, tapi jantan. Contoh kan. Kembung tu. Mati kena sihir. Itu termasuk dalam istilah mati dizalimi. Mula tu mati dalam keadaan menderita sakit. Contoh kata dia kastiqain, seperti muntah-muntah. Mati muntah. Ini penyakit jadi apa? Tahu lah kan selalu kan. Mampu tu kan. Orang kalau penyakit, kalau muntah macam tu, teruk. Hamba biasa muntah sampai terang tu. Tak ada apa tapi tu. Dengar berhuduh kan. Sehari pakat muntah habis dah. Au ishalin ataupun cirit-berit. Sat-sat cirit, berak. Seluak kat 30 helai lah. Pakai seluak cirit. Tak ada pergi wilayah cirit. Tak ada apa pun sakit perut ni. Cirit. Berak pun tak keluar lah. Lendiak pun tak keluar. Ayak pun tak keluar lah. Tapi duduk cirit. Duduk sat. Angin keluar. Keluar cirit. Sampai bawa mati. Mati cirit-berit. Mati syahid akhirat. Itu bagus tak mati sakit ni? Tapi siapa nak mati sakit? Tak nak Angkat tangan. Pandai yang belakang itu. Dia buat terkejut, dia angkat tangan ni. Oh, budak-budak ni lah. Inilah budak-budak lah mana kau. Saya tak biasa panggil tu lah ni. Dia budak-budak model tu. Apa? Tu saya ngaji ada Tok Guru ajak macam ni. Tengok. Penyakit kanser takut? Tak betul. Kaedah dia bukan takut. Bergembira dengan penyakit tu.
Pelik, pelik, pelik. Orang tak mengaji bodoh pelik. Orang mengaji tak pelik. Memanglah siapa nak penyakit kanser, betul tak? Han nak cari birit. Nak coronavirus. Corona, sedap. Corona kan. Nak tak coronavirus? Tak nak. Tapi kalau kena macam mana? Betul, kita tak nak betul, tak nak kan? Tapi sabar. Sabar tak? Redha tak? Kena tu. Tauhid tak ke Allah Ta'ala? Siapa yang bagi semua tu? Tak keluh kesah sikit pun. Bahkan sentiasa zikir pada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Memanglah sembang boleh lah, tak kena sakit lagi. Memang betul. Memang betul. Tapi nak ajak akidah yang tu yang kena ngaji tauhid. Ada bab nanti kita akan jumpa bab tu. Apa dia? Nak bagi rasa walaupun dapat bencana tapi tak keluh kesah di atas janji Allah Ta'ala ataupun di atas akidah kita, baik buruk datang pada siapa? Tak keluh kesah di atas keburukan yang menimpa kita. Kita buat kereta baru, kita tak langgar orang, orang langgar kita. Macam mana? Keluar-keluar kita macam ni. Alhamdulillah. Ada orang macam tu? Ada orang beriman. Orang ada akidah, orang faham perjalanan tauhid, dia macam tu. Orang tak faham kalau macam mana? Allah, baru keluar kereta, bayar urun tak habis lagi, baru pakai 2 hari, dah bertuh dengan orang, total loss pula tu. Allah. Tak, memang menduka cita kan? Tapi kita diajar tauhid apa dia? La dar wala nafi' illallah. Yang ni kena mengaji ni. Saya asal nak sebut tahu mana? Tiang, kita kalau sebut penyakit kanser, kanser pula, kanser perut ada, kanser otak ada, kanser paru-paru ada, payudara ada, macam-macam nama kanser ada. Enggak sebut pun malu lah, betul tak? Kita bukan nak, betul tak? Tapi kalau jadi macam mana? La ilaha illallah. Sakit pun macam mana? La ilaha illallah. Itu kata kita tak ada iman lagi. Kita belum iman lagi, belum sampai tahap tu. Satu kena mengaji supaya dapat iman tu. Macam mana? Iman macam mana nak cerita ni? Iman walaupun sakit, macam mana? Tak keluh kesah di atas sakit, bahkan dengan sakit tu akan gembira dan seronok. Siapa? Ni datang daripada Allah Ta'ala. Kita tak sampai ke tahap tu. Saya sebut saya lah tak sampai. Saya buat misal. Saya cerita boleh saya mengaji. Dengar. Asal saya nak cerita sakit tu. Saya habis yang baca ayat tu. Seperti muntah-muntah ishal ni, cerit berit. Orang macam ni yang mati dalam keadaan sakit ni, syuhadaun fil akhirati faqat. Dia orang panggil nama dia mati syahid akhirat. Kelebihan orang mati syahid akhirat ni, dia akan dapat kelebihan bila dia ada iman, dia sabar, dia redha, yang tukut bahasa dia. Antara kelebihan dia apa? Dilepas daripada azab kubur. Azab kubur tak ada? Azab kubur tak ada? Istimewa. Untuk sebenarnya sakit ni nikmat ke bala? Bila nikmat? Tu isyarah lagi betul. Bila sabar. Bila sabar. Kalau tak sabar, sakit adalah bala, bahkan celaka. Tak kena. Sakit gigi macam mana? Apa ni? Sakit gigi, tengah sakit ni. Sakit memang sakit lah kan. Sakit agak-agak boleh senyum tak? Ustaz, muka macam ni. Saya buat tu. Sakit gigi. Awak teruk sangat. Tak sakit, tak apa lah. Tapi macam mana? Allah. Allah. Muka senang nak tahan sakit. Muka tahan sakit. Saat sakit tu rasa sedap dan seronok. Boleh faham saya cakap tak? Boleh tak? Sakit rasa sedap dan seronok. Boleh tak? Sembang boleh, betul tak? Kita tak sampai tahap tu. Dengar saya nak cerita. Tapi kalau kita faham perjalanan tauhid dan kenal siapa Allah Ta'ala, sakit seronok. Dengar. Nabi Yunus kena telan ikan dia. Ya kan? Nabi kena telan ikan, Nabi apa? Nabi Nuh. Nabi Yunus lah. Nabi Yunus lah. Apa saya nak sebut ni?
Dalam perut ikan tu agak-agak dia buat apa? Ha? Dia doa. Duduk dalam perut ikan jadi ke mana? Nak tanya Tan Toloh. Relax dalam perut ikan, relax. Duduk dalam perut ikan, menderita tak? Sakit. Pasal apa menderita? Cuba-cuba sakit. Pasal ikan ni, dia binatang hidup. Bila kita masuk dalam perut ikan ni dia akan mengeluarkan enzim untuk proses apa yang masuk dalam perut dia. Boleh faham? Antara benda yang dikeluarkan oleh makhluk bernyawa ni, khasnya binatang, bila sesuatu masuk dalam perut, badan kita sendiri pun bila masuk makanan, dia akan mengeluarkan enzim untuk menghadamkan apa dalam perut sampai dia dihancur keluar jadi tik. Boleh faham? Saya cakap apa? Jadi kalau kita lah duduk dalam perut tu, agak-agak macam mana? Sakit tak? Dia macam kita kena rendam dengan asid hidroklorik pekat. Ui, tak faham, diam. Saya sebut apa tu? Agak-agak pedih tak duduk dalam perut ikan ni? Satu, Nabi Yunus keluar daripada perut ikan apa dia? Ni mengerupas kulit dia ni. Keluar tu dengan lembek, longlai, mengerupas kulit dia sampai didatangi oleh apa agak-agak saya nak sebut ni? Lalat. Ini. Kena muntah dengan ikan tu, buat apa? Lalat datang. Allah Ta'ala sebut macam mana dalam Quran? Wa ambatna alaihi syajaratam min yaqtin. Betul saya baca tu? Betul. Allah Ta'ala kata kami tumbuhkan pokok labu. Labu ni apa istimewa dia? Yaqtin ni labu pumpkin tu lah, tak silapnya. Ataupun labu air, kena tengok sikit dalam kamus. Saya pun tak perhati, kena untuk guru cerita, saya tidak berapa nak perhati. Yaqtin apa? Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Apa hikmah Allah Ta'ala tumbuhkan pokok labu berdekatan dengan Nabi Yunus selepas dia keluar pada pokok ikan? Pasal pokok labu ni dia ada satu keistimewaan dia boleh menghalau lalat. Jadi lalat banyak, tanam pokok labu. Kalau kawasan duduk belayar banyak-banyak, tanam pokok labu. Lalat tak main. Ni benda-benda yang ada sebut dalam tafsir. Apa saya nak sebut? Asal saya nak cerita, Nabi Yunus ni duduk dalam perut ikan tu, dia bukan rasa susah hati. Bahkan macam mana? Bila dia dapat tauhid, dia kenal yang ni semua ketentuan Allah Ta'ala, walaupun badan dia menderita sakit, dia macam mana? Dia buat apa? Duduk dalam perut ikan, duduk tasbih. Apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia bukan ada buat dosa, tapi dia mengaku, ya Allah, aku ni banyak buat zalim, Nabi Yunus tak akan ada buat dosa sama sekali. Ada pelajaran dia, ada bab kita belajar nanti bab Nabi Rasul situ. Ada sebahagian tempat saya dah pernah ajak dah pun. Asal nak saya sebut ialah, walaupun dia duduk dalam perut ikan sempit, enzim ikan tu mengelupaskan kulit dia, tapi pasal dia benda hidup, perut ikan tu tak boleh nak proses sampai mereputkan dia dan mematikan dia. Tapi tetap akan ada satu tidak balas sampai mengelupaskan kulit dia. Bila dimuntahkan daripada perut ikan tu, yang kulit dia mengelupas, dia dalam keadaan sakit tu, Allah Ta'ala tumbuhkan pokok labu sikit. Sekali lalu gitu, tafsir tu pun ada panjang ni, cuma saya nak fokus kata, walaupun dia mendapat kesakitan, tapi dia tak pernah rasa terseksa, dia tak sakit, sentiasa dalam keadaan sabar dan redha pasal faham siapa yang tentu semua ni. Kita belajar beriman qada dan qadar khairihi wa syarrihi min Allah. Al khairu wa syarru biyadillah. Baik buruk ni daripada Allah Ta'ala belaka. Nampak buruk, tapi sebenarnya kalau kita sabar, buruk tu akan jadi baik. Dia sama ada istilahnya taraqi darajat. Allah Ta'ala akan naikkan martabat kita di atas kesabaran tu, ataupun dia ialah talafil mafat, menghapuskan dosa-dosa dan maksiat kita. Nabi Rasul tak ada dosa maksiat. Memang semua yang kena pada Nabi Rasul berupa ujian macam tu, menaikkan martabat mereka dan juga sebagai isyarat dunia ni bukan tempat balasan Nabi-Nabi dan Rasul,
Dan dunia ni bukan tempat balasan orang beriman. Beriman ni tempat balasan dia adalah di akhirat. Pandang apa yang terima di dunia ni sikit saja. Yang tu kena mengaji khas. Pasal bukan senang untuk nak boleh terima benda bencana, terima dengan sabar dan senyum. Bukan senang. Nak sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un pun susah. Bahkan kalau sebut pun duk rasa susah dan keluh kesah. Sepatutnya sebut tu bukan inna lillah wa inna ilaihi raji'un dalam keluh kesah, tapi sebut inna lillah dengan tenang dan tersenyum. Alhamdulillah. Bawa-bawa kita rosak, mampus tepi jalan. Itu hujan lebat. Kita bocor lah, macam mana? Tengah hutan. Tak ada orang bantu. Babi pula main, sondoi. Contoh, macam mana? Itu kera pula main, sekumpulan main. Hujan lebat, macam mana? Lain tak ada. Top up habis. Macam mana? Kita pun orang jangan lalu. Macam susah hati tak? Tengah malam. Bayang tak? Susah tak? Orang beriman kalau macam mana? Ya Allah, la ahadan arju siwak. Kalau ada tauhid boleh, tapi bukan sedang agak apa dia? Ya Allah, tak ada siapa aku nak minta pada engkau. Semua situasi itu nak mengajar supaya menghilangkan rasa berhajat pada makhluk, dan supaya berhajat hanya mutlak ke Allah Ta'ala. Tak rasa berhajat ke makhluk sikit pun. Putus semua hubungan dengan makhluk, hanya minta pada Allah Ta'ala. Bayang Nabi Nuh duduk dalam perut ikan nak minta tolong siapa? Siapa? Satu Allah Ta'ala kerana dia bagi kat Nabi Rasul satu, orang kata apa, kesusahan yang memang memutuskan langsung hubungan dengan makhluk sama sekali, totally. Macam apa? Mereka memang sebenarnya tak ada hubungan dan nak minta rasa pertolongan dengan makhluk sama sekali. Macam tu Allah Ta'ala bagi dia orang ujian macam tu. Kita tak ada, mati-mati kereta aja. Telefon dulu. Siapa nak telefon ni lah? Lain pun ada okey ni. Siapa aku nak panggil? Saya sebut saya lah. Kau lain. Saya biasa itu mati-mati naik kereta. Selalu duduk bejek sampai gerik. Dia tak mampu tengah jalan. Minyak habis pula. Tok kedai tutup, tak ada siapa saya nak minta bantuan. Mula-mula tengok apa tu? Set dulu. Siapa aku nak panggil? Konon-konon tawakal lah. Saya sebut konon-konon kan. Ya Allah. Tapi ngaji tu Tok Guru pernah ajar. Minta je lah. Ya Allah, tak ada siapa nak tolong ni. Engkau lah. Tapi atas jalan sabab, telefon juga lah. Ada orang berdekatan tu. Tu pun tak pernah terfikir. Nak fikir siapa ni. Panggil kot. Ada yang dekat kampung Jong. Okay. Tengah nak telefon tu, telefon lah beritahu. Ni ada kat mana? Saya ada lepas sikit pada markas kunai ni. Ni tak ada siapa nak minta bantuan ni. Buat pasal apa Ustaz? Kereta silap bejek, duk rasa minyak sampai gerik, dia tak mampu. Tak apa. Tunggu. Okey, siap. Tengah duk tunggu tu, duk berkisah saya cari botol nak cari buat corong kan. Pasal dia nak buat minyak. Buat minyak jangan lupa. Pasal dia mai saja tak buat minyak, nak buat apa? Yang masalah minyak tak ada. Tengah duk tunggu tu, dia kata sepatutnya minta kat Allah Ta'ala dulu. Han diam pun tak apa, sagi pertolongan mai. Tapi kita tak yakin. Tunggu orang lain pula main berhenti. Siapa Ustaz? Dia cari siapa? Tunggu siapa? Senyum je lah. Kita minyak habis. Tak apa. Orang tu pergi cari, 2 kereta main bantuan. Beli minyak, botol besar tu, 3 botol seorang bawa. Ni berapa minyak ni? Tak payah untuk Ustaz. Bagi isi minyak. Ni 3 pun badan dah. Tak apa. Dah beli buat apa? Isi pi ya. Rupanya kena bala macam tu nak dapat minyak free. Rupanya nak dapat minyak free. Kita dah susah hati. Rupanya sebab minyak kering tengah jalan, dapat minyak free. Berapa liter tu? 1,5 liter. 3 liter, 4,5, 9 liter minyak free. Hari tu pasal sabar, boleh tawajuh ke Allah Ta'ala, minyak mampu tengah jalan. 9 liter orang support bayar. Saja-saja tak ada. Tunggu tu. Kalau dapat ujian besar lagi, agak penuh tangki orang mampu. Tapi kita takut. Kita selalu takut tu lah. Tempat, alah, nak buat tolong macam mana? Sepatutnya doa lah banyak, selawat lah banyak, istighfar lah banyak-banyak kan. Minta ke Allah Ta'ala kan. Ni ulama' ajar kat kita.
Cuma bila kita dapat macam tu, orang kata, kalau aku puji kat Allah Ta'ala, awal-awal tadi ke bagus, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pasal memang ulama kita ajar macam tu. Kena bencana, jangan kata innalillah pun atas jalan bersedih. Sebut innalillah dalam keadaan puji Allah Ta'ala. Pasal innalillah tu sebenarnya puji dia. Apa maksud innalillah? Apa maksud innalillah? Sesungguhnya kita dari Allah Ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni daripada Allah, untuk Allah. Lepas tu kepada dia lah kita kembali. Nak buat apa? Dia nak ambil, ikut dia. Kita rosak, dia nak bagi hidup, dia nak bagi elok, dia lah nak bagi rosak dia. Sepatutnya kena bala macam tu, macam mana? Alhamdulillah. Bahasa pendek dah. Macam mana? Alhamdulillah. Mesti ada hikmah dia. Takkan Allah Ta'ala buat sia-sia. Tambah pula kita dalam keadaan sabar, redha, minta tolong dan tawajuh hanya pada Allah Ta'ala. Macam mana Nabi Yunus duduk dalam perut ikan, nak minta tolong siapa? Macam mana Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar duduk susah hati pasal 2 orang je yang ada. Duduk pula dalam gua Sur. Nabi Muhammad macam mana? La tahzan. Innallaha la takhaf la tahzan. La takhaf. La tahzan. Innallaha mana. Don't upset. Don't be upset. Don't sad. Why? Allah is always with us. Who? Relax, Rasulullah tak ada susah hati sikit pun. Macam itulah semua Nabi-Nabi dan Rasul. Kita nak ambil akidah Nabi Rasul tu lah, apa dia? Walaupun kena bencana apa, tak susah. Semua saya nak syarah tu, nak cerita apa? Dapat sakit tu. Sikit nak cerita macam ni. Saya nak cerita pendek lah. Cerita apa? Cerita supaya kita ni bila kena bencana, jangan sama sekali keluh kesah. Dapat bala pun apa? Alhamdulillah. Kalau boleh ajak tu. Alhamdulillah tu dengan rujuk ke Allah Ta'ala dan pasti yakin benda dia ada hikmah, takkan sia-sia. Dia mesti ada rahsia dalam rahsia. Kita tak tahu tu. Jadi kena je bencana macam mana? Alhamdulillah. Tengok kita rosak macam mana? Alhamdulillah. Tengok adalah kena satu. Tengok kencing mana? Alhamdulillah. Sampai orang pelik. Awak disahkan kanser. Alhamdulillah. Biar sampai orang pelik. Tapi dengar saya nak sebut, nak bagi contoh. Bila kita faham Allah Ta'ala buat ni ada rahsia, dan kita kalau kena bencana pun kita tak akan berkeluh kesah dan tak akan ingat siapa melainkan hanya pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia akan pasti memberikan keseronokan kita di belakang. Walaupun tengok rupa macam bencana. Saya duduk India, ada guru cerita macam ni. Sikit saya nak cerita ringkas. Cerita apa? Cerita ada satu orang menteri ni. Jadi orang beriman, ngaji dengan wali. Dia dapat latihan ni lah. Latihan apa? Kena bencana pun, apa dia? Alhamdulillah. Jadi dia ni menteri. Dilantik khas oleh raja sebagai menteri paling rapat dengan dia. Apa raja sangat suka kat dia. Apa saja yang raja pakai, itulah akan dapat kat menteri ni. Kalau kuda pergi memburu macam mana? Kuda raja macam itulah kuda menteri. Mana-mana pun menteri ni mesti duduk 2 orang dengan raja ni. Ada orang jealous tak? Ada. Itu ramai orang tak suka kat dia. Kalau ada buat silap sikit je macam mana? Orang akan pergi report kat raja, bagi tahu kata menteri ni sebenarnya jahat. Dia nak sampai tahta, macam-macam lah difitnah pada menteri ni. Jadi kalau ikut satu hari kisah dia, menteri lah, raja ni buat apa? Dia duduk potong buah apa-apa, tengok, terpotong jari dia. Terpotong jari dia. Bila terpotong jari, kenapa? Riuhlah satu sena, jari raja terputus. Ni lalat ni suka-suka tengok kan. Ada hikmah tu. Alhamdulillah. Orang tak faham juga dengar. Saya tak tahu benda tu. Ada rahsia tu. Tengok ni. Apa? Ramai lagi lalat ni. Tak main apa lah pelik. Astagfirullah. Alhamdulillah. Terpotong jari kita. Kita pun duk belajar waktu. Saya memang duk belajar waktu ni. Terpotong jari ni. Riuh satu di sana. Dapat maklumat kat menteri ni. Menteri ni kata apa? Menteri ni kata apa?
Alhamdulillah. Oi, orang dengar je menteri ni alhamdulillah, nak buat apa? Pergi report raja dah. Tuanku, menteri ni sah dah. Dia ni memang nak ambil harta tuan tu. Pasal apa? Oh, kami semua sedih tuanku kena terpotong jari. Dia kata alhamdulillah. Oi, raja pun dengar barat tak? Dah orang perangat dia macam tu. Macam mana? Barat tak? Benci tak kat menteri ni? Buat apa? Aku pecat kau. Macam mana? Alhamdulillah. Kena pecat alhamdulillah. Oh tu tak puas hati, hang perli aku Macam tu kot lebih kurang cerita dah. Bubuh penjara. Macam mana? Alhamdulillah. Siap. Cerita tak habis masa kat tu. Bila tu menteri ni selalu bila-bila pun dekat dengan raja. Menteri ni antara kegemaran dia, menteri lah dah. Raja ni kegemaran dia. Ni raja dulu bukan raja lah ni. Dia suka memburu. Bila memburu ni tentulah kuda raja tak macam kuda orang lain dia. Laju tak? Tapi menteri dia dulu dia bagi kuda macam mana kuda raja macam tu kuda dia. Jadi kisah dia pergilah memburu. Tapi menteri tu duduk dalam penjara. Menteri tu duduk dalam penjara. Lepas tu pergi memburu kuda raja laju. Dia pun memburu sesat daripada geng dia. Pasal kuda raja. Kalahlah kuda orang lain. Sampai sesat dalam hutan tak kerti nak balik. Sesat dalam hutan pula, dalam hutan tu ada orang hutan. Orang hutan bukan orang hutan beruk tu. Orang hutan apa? Jungle man. Orang dia Tarzan je orang ingat ni. Bukan Tarzan lah. Orang yang duduk dalam hutan, orang asli apa tu? Orang apa? Tu jungle man orang dia. Jungle man lah, jungle man. Orang asli duduk dalam hutan lah. Dan mereka ni ada pahaman anamisma. Untuk apa? Kepung-kepung raja ni. Raja. Comel. Hei, keturunan raja, keturunan baik-baik tau. Comel tau. Segak lah. Dia orang ni, dia orang tak Islam. Orang asli pahaman anamisma. Dia orang punya pahaman ni, setiap tahun kena ada satu orang korban. Betul dapat raja ni masuk dalam hutan. Tangkap, seronok tak? Pasal apa? Dia tak makan raja tu. Korban tu untuk korban sembelih untuk Tuhan dia orang pada sangkaan mereka. Jadi dapat raja ni seronok tak? Pasal apa? Dapat tangkapan istimewa raja untuk buat korban dekat Tuhan dia orang. Seronok tak? Yeay. Oh ha hoi. Oh ha hoi. Okey, bunyi gitu lah sikit. Belarak seronok. Lepas tu sampailah hari nak kena korban kan. Memang tak berapa hari lepas kena tangkap jamu-jamu makan. Jadi raja ni pun istilahnya dibagi pakaian apa untuk pergi korban kat Tuhan orang jungle man ni, orang asli duduk dalam hutan ni. Lepas tu Tok Sami dia sebelum nak dipersembahkan dekat Tuhan dia, mai cek kan. Buat apa? Cek raja ni. Cek apa? Nak sembah dekat Tuhan mestilah istimewa tak? Muka memang comel lah, segak-segak lah, kulit putih. Satu kulit putih jaga saya kena tangkap masuk hutan mampu ya. Cek. Tengok. Oh. Apa saya? Jari putus. Satu. Cacat. Lain semua perfect. Jari tak perfect. Macam dia orang putus. Oh, jadi macam putus asa lah. Pasal apa? Tak boleh buat persembahan untuk Tuhan lah. Pasal jari tak ada. Tok Sami kata reject. Tok Sami dia orang lah orang asli. Reject. Untuk reject nak buat apa? Lepas lah. Buat apa? Tak boleh buat apa. Menyemak dia duduk kampung kita. Ambil kuda dia balik. Orang asli tu bukan nak gaduh kuda apa. Dia nak tu. Dia nak kajar tu. Balik. Sampai kat istana lah. Dah lah jumpa balik. Balik. Dia buat apa? Orang semua pakai tunggu. Hilang. Raja hilang. Bayang nak. Raja dalam negeri hilang. Macam mana? Dia tengok balik. Macam mana? Seronok jumpa raja. Seronok. Raja satu hari lah. Tapi dia tak puas hati ke siapa. Pasal dia ingat menteri dia. Kata dia, ni Alhamdulillah boleh balik ni. Tapi kata dia,
Jadi cerita masyhur lah. Dia cerita macam mana boleh lepas. Cerita ni bila sampai dekat menteri dia dalam penjara tu, dia kata apa? Alhamdulillah, ajak balik. Tapi bila macam tu, kerja dah selamat, Alhamdulillah lah. Dia tak puas hati. Dia masih teringat lagi menteri dia tu. Pasal apa? Pasal menteri dia memang baik sangat. Orang duk fitnah dia macam-macam kan. Dia panggil menteri tu. Yang dalam penjara tu. Main ni tak? Aku nak panggil hang. Aku nak minta penjelasan sekali lagi. Pasal apa hang duk sebut Alhamdulillah? Cerita ada macam tu lah. Tahu dia jawab bang? Pasal apa jari aku terpotong ni hang sebut Alhamdulillah? Dia tak puas hati. Dia masih ada benda yang dia rasa galak. Menteri tu kata apa? Tuanku, saya sebut Alhamdulillah ni pasal tuanku lepas tak? Kalau tak kena sembelih kata. Masuklah hutan tu. Pasal apa lepas? Pasal jari kena potong. Tu saya sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah jari kena potong, tuanku lepas. Betul juga. Boleh bang? Tak apa. Tapi pasal apa? Aku yang tu tak apa. Aku dah lepas ni. Pasal apa aku penjara hang kata Alhamdulillah? Jawab dia tak? Kata dia macam ni. Tuanku terpotong jari. Kan kita pergi memburu, kuda saya dengan kuda tuanku sama-sama kuat. Kalau sesat itu, kalau saya tak masuk penjara, saya dengan tuanku mesti sesat dua-dua orang sekali. Betul tak? Jadi kena tangkap siapa? Kami dua-dua orang lah, kita dua-dua orang kena. Bila cek tuanku, reject. Pasal apa? Jari kena potong. Lepas tu siapa pula dia cari? Dia cari saya. Dia cari patik. Waktu cek saya macam mana? Saya lah kena. Tapi saya kena penjara. Dengan sebab tu tak pergi memburu dengan tuanku. Satu saya sebut Alhamdulillah. Raja tu kata apa? Aku puas hati dengan penjelasan hang. Buat keluar penjara hang jadi menteri aku balik. Pasal apa? Apa hikmah dia? Kena bala pun Alhamdulillah. Kena buat CPS tu biar orang pelik kita. Pasal apa? Kami mengaji. Ada hikmah dia. Tak tahu apa hikmah. Lalat mari pun macam mana? Alhamdulillah. Jadi tengok orang tak jamu makan macam mana? Alhamdulillah. Ini nasi tak ada tengok dah. Tak ada. Macam mana? Alhamdulillah. Tengok ada hikmah dia. Apa dia? Jangan nak sembang lagi. Pasal kita tak tahu benda depan. Okay? Ni ajaran tutup guru para ulama kita. Dia nak ajar prinsip supaya dapat tauhid. Asal kita nak cerita yang mana? Tang mati syahid akhirat. Dia tengok disahkan coronavirus. Macam mana? Macam tak apa-apa beraninya sebut. Apa hikmah tak tahu. Tapi kaedah dia apa? Sabar dulu. Lepas tu macam mana? Mesti ada rahsia, ada hikmah. Yang tu asal nak sebut tentu. Kita sambung nanti akan datang. Ghaslihi. Jadi kita cerita tu mati syahid. Syahid dunia akhirat. Syahid dunia, syahid akhirat. Khas tu tang mati sakit tu lah. Yang tu yang saya sebut cerita tak Alhamdulillah tu. Yang nak kata bila ada kelebihan mati sakit ni, sakit tu cuma nak ajar, nak boleh pandang, nak sabar, nak sebut Alhamdulillah, senyum je. Ada rahsia, ada hikmah tu. Ada benda kita tak tahu ni, puji Allah Ta'ala, serah je kat dia, tawakal je kat dia, ada rahsia. Apa dia? Wallahualam. Yang ni yang nak ajar tawakal. Di atas kaedah kita yang mana mudarat ni dihindarkan, itu memang prinsip. Yang tu saya tak payah ajak, pasal itu memang kita dah buat siap dah. Tapi nak kata bila ada benda yang tak disangka-sangka berlaku, walaupun nampak rupa bencana, sebenarnya ada hikmah di sana. Wallahualam. Itu asal kita punya pelajaran. Nak cerita hal tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك ونقبل برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.